Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mi'ada Fahmi beserta rakan-rakan saya iaitu Nur Fitri, Ahmad Nazmi, Muhammad Farhan dan Nuzul Arifin. Hari ini kami akan membentangkan subjek pengajian Malaysia 2 yang bertajuk Keistimewaan Sabah dan Sarawak. Soalan 1. Apakah itu kedudukan istimewa Sabah dan Sarawak? Kedudukan Sabah dan Sarawak berlainan sedikit dengan negeri lain. Seperti yang dinyatakan, terdapat beberapa kepentingan dan perlindungan istimewa yang unik untuk mereka. Secara amnya, kepentingan dan perlindungan istimewa ini tidak boleh dipilih atau dimasukkan tanpa mendapat sokongan 2/3 ahli-ahli Dewan Rakyat dan Dewan Negara beserta kebenaran yang di-Pertuan negeri-negeri tersebut. Apakah perlindungan dan kepentingan istimewa tersebut? Antara lain, Sabah dan Sarawak boleh mengawal kemasukan dan kemautautinan mereka yang masuk ke dalam negeri tersebut. Oleh sebab itu, warga negara Malaysia yang bukan berasal dari Sabah dan Sarawak harus melalui imigresen terlebih dahulu. Di samping itu, dari segi profesion guaman, hanya peguam yang bermaftuhatin di Sabah dan Sarawak atau telah memenuhi kelayakan boleh mengamalkan undang-undang di Sabah dan di Sarawak. Sabah dan Sarawak juga mempunyai mahkamah tinggi yang ada bidang kuasa berasingan dinamakan Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak. Sabah dan Sarawak juga mempunyai sumber pendapatan dan pemberian kewangan khas dari kerajaan persekutuan dan juga mereka boleh mengenakan cukai jualan sendiri. Sebagai contoh, kerajaan persekutuan memberikan pemberian khas tahunan kepada Sabah dan Sarawak untuk kos perkhidmatan dan pengurusan negeri-negeri tersebut. Mereka juga menerima pendapatan dari tanah, lombong dan hutan, duti hiburan, yuran untuk perkhidmatan spesifik yang diberikan jabatan-jabatan negeri, pendapatan daripada pihak kuasa tempatan dan bekalan air. Di samping itu, Sabah dan Sarawak juga boleh mengenakan duti import dan akses ke atas keluaran petroleum, duti eksport ke atas balak dan hasil hutan lain, cukai jualan dan yuran daripada pelabuhan. Anak negeri Sabah dan Sarawak mempunyai kedudukan istimewa melalui perkara 153 Perlembagaan Persekutuan, bukan hanya orang Melayu sahaja. Seterusnya, saya akan memberikan Nur Fitri untuk meneruskan pembentangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu, terima kasih Adam. Saya akan teruskan dengan tajuk yang seterusnya, iaitu apakah konsep kesaksamaan dan kesamaratan dalam agihan dan pertumbuhan dari segi wilayah Semenanjung Sabah dan Sarawak. Dasar Pembangunan Nasional dilancarkan pada tahun 1991 oleh Tun Dr. Mahathir bagi mengekalkan strategi asas DEB, iaitu pembasmian kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat untuk membaiki ketidakseimbangan sosial dan ekonomi antara kaum, dan dengan ini akan menyumbangkan ke arah mengukuhkan perpaduan negara. DPN adalah bertujuan untuk mewujudkan satu corak pembangunan yang lebih seimbang, merangkumi aspek-aspek kritikal seperti berikut. Yang pertama, mewujudkan keseimbangan yang optimum di antara matlamat pertumbuhan ekonomi dengan pengagihan yang saksama. Yang kedua, memastikan pembangunan yang seimbang bagi sektor-sektor utama ekonomi untuk meningkatkan daya saling melengkapi antara sektor bagi mengoptimumkan pertumbuhan. Yang terakhir, mengurangkan dan akhirnya menghapuskan ketidaksamaan sosial dan ekonomi negara untuk menggalakkan perkongsian secara lebih adil dan saksama. Itu saja. Dengan ini saya menyerahkan pembentangan ini kepada Farhan. Terima kasih kepada Fitri. Dengan ini saya ingin meneruskan pembentangan dengan latar belakang sistem pendidikan di Sabah. Sistem pendidikan di Sabah agak ketinggalan kerana syarikat berpiagam Borneo Utara tidak berminat memajukannya. Sebuah sekolah Inggeris ditubuhkan di bawah kelolaan gereja Katolik di Sandakan. Jabatan Pelajaran ditubuhkan untuk mengawasi sekolah Mubalik Kristian dan sekolah Cina. Pada tahun 1955, laporan Woodhead dikeluarkan bertujuan memberi kewangan kepada bidang pendidikan, meningkatkan mutu pendidikan sekolah rendah, menengah, vocasional dan dewasa, memperkenalkan sistem pendidikan baru dengan kawalan daripada pihak kerajaan. Sekian pembentangan daripada saya. Hari ini saya ingin menyerahkan kepada Zul Arifin.
Terima kasih kepada Farhan. Seperti yang sedia maklum, Farhan telah menerangkan tentang latar belakang sistem pendidikan di Sabah. Kini saya akan menerangkan tentang latar belakang sistem pendidikan di Sarawak pula. Pendidikan di Sarawak berkembang secara persendirian seperti sekolah Mubalik dan sekolah Cina. Kerajaan Brooke mula campur tangan apabila sekolah Melayu ditubuhkan. Laporan Wuhid telah diperkenalkan di Sarawak atas tujuan berikut: membiayai sistem pendidikan dan setiap sekolah disediakan peruntukan kewangan tertentu, dan mengadakan pendidikan menengah selama 3 tahun dengan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Saya akan beri huraian selanjutnya kepada Nazmi. Terima kasih kepada Zarifin atas pembentangan tadi. Saya, Ahmad Nazmi bin Muhammad Nizam, ingin membincangkan huraian. Kesimpulannya, masyarakat di Sabah dan Sarawak pada abad ke-19 masih bersifat tradisional. Keadaan politik, sosial dan ekonomi mereka dipengaruhi oleh di mana kawasan penempatan mereka. Sekiranya masyarakat yang berlatarkan geografi di kawasan pesisir pantai, maka keadaan ekonomi mereka tertumpu kepada penangkapan ikan, udang dan siput. Namun keadaan masyarakat ini telah berubah dengan kehadiran orang barat. Ekonomi bersifat tradisional telah bertukar kepada ekonomi moden. Di samping itu, keadaan masyarakat seperti kepercayaan, agama, pendidikan, perhubungan dan kesihatan telah berlaku perubahan. Oleh yang demikian, kita haruslah mengambil pengajaran daripada keadaan tersebut bahawa kita tidak sepatutnya memberi kebebasan kepada orang luar dengan mengeksploitasikan sumber sesuka hati, sumber-sumber yang ada kepada kita. Sekian, terima kasih.